Okey. Semua jelas suara dengar, paparan sekarang nampak. Okey, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita sambung topik ini masih belum habis lagi. Okey. Jadi last sebelum cuti hari tu kita tengok sampai penyaduran logam, betul kan? Kat sini. Okey, jadi cikgu teruskan dengan 1.4 sel elektrolisis ni. Aplikasi elektrolisis. Yang seterusnya kita nak tengok penulinan, betul kan? Belum kita masih belum masuk yang ni kan, penulinan? Belum. Okey, jadi kita sambung. So asas dia penyaduran, penulinan ni awak kena faham yang faktor jenis elektrod. Kena betul-betul faham faktor jenis elektrod. Kat sini macam mana nak lukis. Oh, tak boleh lukis pula Sekejap tak boleh lukis pula nampaknya. Okay, try setting baru ni. Okay, tak apalah. Okay, jadi kita tengok hari tu logam penyadur. Lepas tu ada logam yang nak disadur. Logam penyadur, anode. Awak mesti ingat anode mesti derma. Jadi mestilah benda yang nak menyadur tu jadi anode. Sebab dia nak derma. Yang menerima mesti logam yang disadur. Okay, jadi kena faham yang konsep faktor jenis elektrod. Ingat balik faktor jenis elektrod inilah. Apa-apa pun awak mesti ingat anode derma. Donate electron. Cathode receive. Menerima elektron. Macam mana nak lukis? Okay, untuk penulinan ada dua elektrod juga. Okay, so kalau nak tulinkan mestilah ada logam tak tulen, logam tulen, dan sudah tentu mesti ada elektrolit larutan dia. Okay, jadi kat sini kenapa mesti ditulenkan? Awak dah belajar dalam sains menengah rendah, kalau tak silap lah, bijih-bijih, ada bijih timah kan? Dalam geografi mungkin awak masih ingat bijih timah, pelombongan bijih timah. Kalau kita tengok kat sini, mana dia? Semalam nampak contoh, ni dia, ini bijih Kalau tengok kat sini, ini bijih timah, bijih besi. Nama sainsnya hematik, bukan nama IUPAC lagi. Kalau nama kimianya, kalau besi ferrum kan. Maksud bijih ni dia bergabung dengan benda-benda asing. So awak tengok punya benda-benda kan, sama macam aluminium. Ini biji, jadi tak tulen. Okey, jadi kaedah penulinan yang pertama, kita boleh gunakan elektrolisis. Ada syarat dia. Elektrolisis, tak semua logam boleh gunakan elektrolisis. Kita akan tengok selepas ini.
Okey, jadi kat sini awak kena tahu logam anod siapa. Ingat balik, anod mesti derma. Jadi kat sini awak kena fikir logik lah. Yang tak tulen mestilah ada benda kita nak buang kan, sebab ada benda asing. Ini benda asing. Buang. Nak buang dalam elektrolisis ada buang elektron kan. Jadi yang nak buang elektron tu mesti dalam diletakkan pada anod. Anod. Ada gambar yang pertama ni. Logam tak tulen jadi anod sebab nak derma, nak derma elektron. Maka dia buang yang benda tak tulen melekat pada dia. Okey, jadi sudah tentu katod logam tulen. Okey, dan elektrolit ni mesti tengah guna sekarang. Kalau kita gunakan ferrum, iaitu logam tak tulennya ferrum, elektrolit mesti sama ada ferrum sulfat, ferrum nitrat, ferrum klorida, itu syarat utama dia. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey. Right, jadi nampaknya cikgu kena buat macam ni lah. Awak tak nampak kan? Awak nampak, masih nampak PowerPoint ke sekarang? Nampak. Oh, PowerPoint lah. Okey. Sebab cikgu tengah baru nak test hari ni, jadi tak boleh nak lukis rupanya kalau macam ni. Kita apalah, tak lukis, insyaAllah boleh faham kot . Okey, jadi mengkaji penulinan kuprum. Jadi logam yang kita gunakan sekarang adalah kuprum. Ion apa mesti ada? Ion kuprum dalam elektrolit. Cuba awak tengok dekat bahan. Mana elektrolitnya? Mana elektrolitnya? Larutan kuprum 2 nitrat. Ya, kuprum 2. Okey, maka kuprum, maka ada ion kuprum. Itu syarat utama dia. Okay, padam pula. Okey, so mesti ada kuprum tak tulen dan ada kepingan kuprum tulen. Okey. Dan macam biasalah yang lain-lain tu mestilah ada beaker untuk letakkan elektrolit, bateri, wayar penyambung. Dengan klip buaya. Klip buaya tu kita untuk fungsi dia nak cengkam elektrolit, elektrod tu. Okey. Jadi prosedurnya mestilah kita tuangkan larutan dulu kan. Terpadam pula. Okey, jadi yang pertama kita mesti tuangkan elektrolit. Okey. Itu prosedur ni awak mesti ingat benda-benda yang penting. Kalau kita tak buat langkah ni, tak jadi eksperimen. Jadi kalau ada larutan, mestilah kita tuang larutan tersebut. Okey. Dan dalam kimia mesti awak nyatakan dia punya kepekatan. Okey, so kat sini dia tulis separuh penuh kan. Kuantiti tu penuh. Okey, ingat mesti nyatakan kemolaran, kepekatan dia. Kalau tak nyatakan kepekatan, tak ada markah untuk prosedur yang pertama ini. Mesti ingat. Okey, yang kedua, mestilah sambung ke bateri kan. Jadi sebagaimana awak dah faham tadi, yang nak ditulenkan ni adalah yang penerima. Maka penerima adalah katod kan. Jadi kepingin kuprum tulen letak di katod. Jadi kalau awak confuse, lupalah tulen letak kat mana, awak fikir logik. Kalau letak di anod, dia menderma. Dia nak derma apa, dia dah tulen. Jadi mestilah kita nak buang benda daripada yang tak tulen. Cara nak mengingat lah. Jangan menjawab soalan macam tu. Jawab soalan dari segi kimia lah. Ni sekarang mengelakkan awak confuse dan juga mengelakkan awak menghafal teruk-teruk sangat. Semua nak hafal teruk-teruk. Jadi
Banyakkan fikir secara logik. Okay, so tak tulis mesti nak derma. Macam tu. So sekarang setup dia, anode kita letak kuprum, kepingan kuprum, tak tulen. Right, jadi hidupkan switch dan biarkan arus elektrik mengalir selama 30 minit. Okay. Mengikut pengetahuan awak, apa yang terjadi pada yang sebelah kiri ni, anode? Ikut yang elektrod hari ni. Ingat jenis elektrod. Faktor penyadur, bukan faktor, aplikasi penyaduran logam, aplikasi penulian logam ni, ingat jenis elektrod. Okay. Tak boleh tak melukis kat sini. Sekejap cik setting balik. Kalau tiba-tiba terputus line ke, seorang tolong call sebab pernah jadi itu cikgu cakap seorang 5 minit. Cikgu kena setting balik ni. Setup slideshow. Okay. Design. Sekejap ya. Kalau setup dia ni tak nampak. Okey, sekarang nampak dah pergerakan PowerPoint ni? Ke tak nampak? Dia statik je? Tak bergerak. Tak bergerak. Okey, sekejap. Cikgu kena setting balik dekat mic. Nampak gayanya kena buat attack. Kena buat entire screen jugalah nampaknya. Okay. So sepatutnya nampak sekarang lah. Sebab tak boleh susah kalau tak lukis, tak conteng-conteng . Okay, nampak sekarang pergerakan PowerPoint? Nampak. Okay, dia bergerak Okay, kalau katakan dia kaku je, frozen je, beritahu. Mana tadi? Penyaduran sudah. Kat mana kita berhenti tadi? Sini kan? Alright. Jadi macam biasa, ion apa yang hadir untuk kupron 2 nitrat? Ion apa yang hadir? Kita ada Ion kuprum. Cu2+, kan? Lepas tu nitrat kan? Lepas tu daripada air. Okay. So dekat anode siapa yang pergi? Anode mesti berlawanan cas. Nitrat dengan OH-. Manakala yang ni dekat kathod berlawanan cas adalah ion positif. Okay, jadi sekarang ada siapakah yang terpilih? Nitrat ataupun hidroksida? Kelas? Kelas 5KA, 5A. Jawablah cikgu risau. Kalau tak jawab nanti cakap seseorang rupanya. Ada ke ni? Ada. Ada. Okay. So apa yang terpilih? Nitrat. Nitrat. Maksudnya awak masih belum. OH. Salah juga. Apa ni cikgu dah cakap awal-awal tadi, penyaduran, penulinan, awak mesti ingat apa yang berlaku dalam faktor jenis elektrod. Cuba ingat balik jenis elektrod. Ada tak ion yang terpilih dekat anode? Tak ada. Tak ada. Sebaliknya? Elektrod menipis. Elektrod tu sendiri menipis. Kenapa dia menipis? Sebab dia mengion. So kat sini, kepingan kuprum ni tak tulen. Walaupun tak tulen, dia still lagi Cu.
So dia mengion kepada Cu2+. Sebab Cu2+ maka derma 2. Okey. Ingat faktor elektrod, ingat balik. Jadi kalau awak ingat-ingat lupa, nanti cek balik. Faktor elektrod di anode, ion-ion yang pergi tak terpilih, sebaliknya anode tu sendiri mengion. So kat sini kuprum mengion lah. Di katod nak ikut faktor apa? Dia tak berubah, apa-apa faktor pun dia tetap akan ikut peraturan yang mana kalau di katod. Kena sentiasa ulang-ulang balik. Di katod, kuprum 2+ ataupun H+. Okay, buka modul awak ni, muka surat. Surat berapa Okay, semua buka muka surat 24. Tengok siri keupayaan elektrod piawai. Awak tengok antara Cu, Cu2+, kat situ keupayaan dia positif 0.34 volt. Manakala sekarang kita nak compare dengan H+. Muka surat 24 H+. Mana dia H+? Dia adalah kosong. Lupa, piawai kan. Ingat di anode, kalau kita nak tengok siri, kita tengok yang lebih negatif sebab nak derma kan. Sekarang kita nak tengok yang lebih positif. Ingat lagi tak? Di sel elektrolis, di katod, perlu pilih yang lebih elektropositif, yang lebih positif nilai dia. Yang mana lebih positif? Cu2+ atau H+? Cu2+. Okey, Cu2+ nilai lebih positif, maka yang berlaku kat sini adalah Cu2+. 2E jadi pemerhatian dia sini mengion. Apa pemerhatian dia bila dia mengion? Kepingan logam menipis. Kepingan logam kuprum tak tulen menipis, manakala dekat kepingan kuprum tulen ni dia akan menebal dengan warna perang. Dia akan menebal. Siapakah apakah yang terbentuk sebenarnya? Cu dekat katod. Okey, jadi kita tengok penerangan dia. Okey, perbincangan. Adakah proses merupakan suatu tindak balas redox? Ya ke tidak? Ya, sebab berlaku transfer of elektron, iaitu satu derma, satu menerima kan. Sini derma, kiri iaitu anode menderma, kanan menerima. Adakah berlaku perubahan warna pada larutan kuprum 2 nitrat? Ini cikgu dah terangkan hari itu banyak kali. Bila ada Cu2+ je, awak kena ready untuk soalan perubahan warna. Okey, tengok kat sini. Ada cikgu bagi tips saya tu. Hilang berganti ataupun hilang tak berganti. Apa dia hilang tak berganti tu? Warna apakah kuprum 2 nitrat? Warna apa? Warna apa? Perang. Kuprum 2 nitrat ni larutan biru ada kat sini kan. Jadi kenapa apakah penyebab warna biru tu? Kita ada ion Cu2+ kan? Cu2+. Jadi awak tengok kat sini, sebelah sini Cu2+ hilang. Cikgu bagi ringkasan ni, tapi awak jangan jawab hilang berganti macam ni. Okey. Cu2+ kat sini hilang. Tapi sebelah kiri ni berganti. Maksudnya
CO2 plus yang hilang ni dia berganti. Dia digantikan balik. Tapi jangan guna ayat macam tu. Kita tengok ayat dia Ni nak mudah ingat. Hilang berganti. Maksudnya ada ada kehilangan ion cuprum 2 plus berlaku di katot, manakala ada penghasilan ion cuprum 2 positif di anod. Maka perubahan warna, tiada perubahan warna pada larutan cuprum 2 nitrat. Kekal biru sebab apa? Kita tengok nanti sebab dia. Okey. Ini dia penerangan. Nampak pemerhatian dekat sini. Cuprum tak tulen tadi menipis. Okey, jadi berlaku proses peoksidaan kat sini sebab menderma 2 elektron. Nombor peoksidaan kosong, ini kosong. Atom kosong, ini positif 2. Jadi meningkat. Okey, jadi ada 2 takrifan ataupun terma yang kita boleh gunakan untuk explain kes penurunian logam. Dari segi pendermaan elektron ataupun dari segi nombor peoksidaan. Awak tengok soalan. Kalau soalan tu tanya, nyatakan redox dari segi soalan kan dari segi apa? Awak tengok bilangan markah lah. Kalau bilangan tu markah tu banyak, maksudnya kena cerita dua-dua lah. Kita tengoklah contoh-contoh soalan nanti. Sekarang kita habiskan silibus tu. Okey, di katot terminal negatif tadi, ion cuprum menerima 2 elektron. Tadi semua dah tengok kan. Berlaku proses penurunan, jadi daripada positif 2 kat sini jadi kosong atom. Jadi nombor peoksidaan berkurang ataupun menurun lah. Jadi kita tengok kat sini pemerhatian dia cuprum tadi yang asalnya nipis juga tu tiba-tiba menebal. Apakah yang terbentuk cuprum? Jadi sekarang logam cuprum tulen tu berkumpul di katot. Jadi yang tak tulen tu dia tinggal di bahagian anod. Dan berdasing ni dia jatuh ke bawah. Berdasing dia terenap, termendak di bawah, di bikar, di dasar bikar. Okey, so tu pemerhatian dia. Logam perang terenap menandakan kehadiran logam cuprum. Okey. Oh, ini latihan. Okey, ada soalan untuk yang itu? Tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, cikgu teruskan sedikit. Oh, baru 10. Laju juga jadi kita teruskan dengan 1.5 pengekstrakan logam daripada biji. Ekstrak, bukan elektrolisis. Apa maksud ekstrak? Apa maksud ekstrak? Mestera semua bahasa Melayu ni, ekstrak. Ekstrak awak biasa dengar iklan-iklan. Ekstrak buah limau, ekstrak lavender, kan? Nak letak dalam pewangi. Ekstrak tu, dia keluarkan. Bahasa mudahnya dia keluarkan. Sama macam logam daripada biji. Kita keluarkan logam daripada biji ni maksudnya dah bercampur dengan benda asing. Benda asing Jadi kita kena ambil yang tulen. Dan elektrolisis. Sebaliknya guna pengekstrakan. Itu persoalan dia. Jadi
Awak sepatutnya boleh menjelaskan perextrakan logam dan bijihnya melalui proses elektrolisis. Tadi sudah, kan? Tadi proses elektrolisis. Oh, ini bukan. Sorry. Tadi penulinan logam. Ini daripada bijih. Okey, daripada bijihnya. Lepas tu ada dua. Satu melalui proses elektrolisis tapi bukan setup macam tadilah. Dia ada setup yang lain. Satu lagi penurunan oleh karbon. Okey, kita tengok. Ada dua pemanasan. So ini jawapan dia. Logam yang lebih reaktif daripada karbon. Okey. So kalau tengok susunan nanti ada siri kereaktifan logam. Karbon kat tengah, lebih kurang kat sini karbon. Lepas tu atas ni kita ada Ca, Na, Mg, Ca, Al macam tu lah. Kalau nak cantik terbalik. Tertukar kedudukan ni. Okey, macam ni. Yang di atas karbon ni, dia reaktif daripada karbon. Okey. Jadi, bila reaktif ni, kita tak boleh gunakan pemanasan menggunakan logam karbon. Kita tengok lagi apa dia pemanasan dengan karbon ni. Jadi, awak kena faham dulu, logam yang reaktif tidak boleh gunakan kaedah pemanasan dengan karbon. Dia kena gunakan elektrolisis. Ingat, yang reaktif daripada karbon iaitu di atas karbon kita gunakan elektrolisis. Yang di bawah karbon baru kita gunakan pemanasan dengan karbon. Kita tengok yang pertama dulu, yang lebih reaktif. Okay, so ada dua elektrolisis, logam lebih reaktif daripada karbon iaitu di atas karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, lepas tu penurunan oleh karbon, logam yang kurang reaktif daripada karbon. Kita tengok contoh. Ini bijih emas. Tak cantik macam yang pakai kan. Yang dipakai dah siap tu cantik, berkilat-kilat. Kalau bijih kat sini nampak ada hitam-hitam tu. Okey. Sama macam besi, bijih besi, dia campuran dengan bahan-bahan asing. Aluminium. Okey. Jadi ini semuanya bijih. Kalau bahasa kimianya, kalau ferrum besi ni, dia adalah ferrum oxide. Ferrum oxide. Oops. Terbalik pula dah. Kita ambil yang mudah lah. Aluminium oksida ni. Aluminium oksida. Dia tak tulen sebab bergabung dengan oksida. Jadi kita nak ambil aluminium sahaja yang tulen. Itulah permasalahan dia. Kita nak selesaikan. Jadi kita tengok dulu. Ini dia. Melalui elektrolisis. Okey, kalau tengok ini, biasanya kita hafal kalau nak cantik mesti ada zakat fitrah semua tu Okey, kalau awak masih tertanya-tanya nanti boleh tengoklah siri kereaktifan logam. Google pun boleh. Nanti jumpa siri kereaktifan logam. Okey, jadi seperti biasa kalau elektrolisis je kita mesti gunakan elektrod lengai. Sebab apa lengai? Kita tak nak ada berlaku tindak balas kimia daripada elektrod tu sendiri. Kalau kita gunakan elektrod logam yang lain, elektrod logam tu sendiri akan mengayon. Jadi kita tak nak. Sebab tu kita gunakan karbon. Okey, kemudian kita ada mangkin kriolit. Fungsi mangkin ni awak kena ingat,
dia merendahkan takat lebur aluminium oksida. Jadi kalau tak letak mangkin ni, perlukan suhu yang sangat tinggi untuk melebur. Jadi bila ada mangkin kirolik ni, takat lebur aluminium oksida menjadi rendah. Jadi lebih cepatlah tindak balas berlaku. Kita tak perlu membazirkan tenaga haba yang banyak. Okay. So ini dia pengekstrakan logam daripada aluminium oksida, iaitu bijih aluminium. Nama biasanya bijih aluminium. Okay. So nama kimianya aluminium oksida. Okay. Jadi kat sini anode daripada karbon, lengai tadi kan. Okay. Lepas tu katot pun. Okay. So awak tengok kat sini, ini anode. Manakala dinding ni adalah katot. Ada satu lapisan katot ni kan, kali hitam ni kat dalam. Itu adalah dinding yang diperbuat daripada karbon, berfungsi sebagai katot. Anode dia macam ni. Okay, so ni label dia positif, negatif. Ni sebelah dalam ni sebelah dalam. Kalau luar ni adalah keluli, lapisan keluli. Jadi kat sini dalam tindak balas ni kita campurkan leburan. Maksudnya yang dipanaskan lah ni. Aluminium oksida, ini leburan dia. Lepas tu ini adalah tadi kriolit, mangkin. Dia tak mengambil tindak balas, tak mengambil bahagian dalam tindak balas, tetapi dia menyebabkan tindak balas itu berlaku dengan lebih mudah. Bahasa simpelnya, dengan merendahkan takat leburnya. Okey, takat lebur aluminium oksida. Jadi kat situ anode daripada karbon, dia special sikit kat sini. Jadi awak kena hafal lah, yang special ni kena hafal. Yang lain-lain tu awak boleh generate sendiri kan idea dia. Jadi dekat sini, dekat anode, ion oksida membuang elektron membentuk gas oksigen. Ini hafal lah sebab dia tak ada benda lain dah. Dia aluminium oksida ni itu je. Anode, ion oksida membuang elektron. Maksudnya pendermaan elektron lah. So dekat katot mestilah ion ni. Ion aluminium 3+. Sebab yang hadir sekarang adalah aluminium 3+, O2-. Kenapa tiada H+, OH-? Kenapa tiada? Tak ada air. Tak ada air. Bagus. Sebab dia leburan. Leburan. Maka tiada H2O. Okay. Jadi yang hadir hanya Al3+, O2-. Jadi awak dah tahu, yang negatif mestilah nak derma. Kan? Dia negatif ni maksudnya elektron terlebih. Mestilah dia nak derma balik, nak jadi kosong balik. Discharge kan? Buang charge. O pula kosong. Jadi ion oksida tadi daripada negatif 2 jadi kosong, nombor pengoksidaan meningkat, maka tindak balas pengoksidaan. Di katot, ion Al3+ menerima elektron. Jadi persamaan dia Al3+ daripada nombor pengoksidaan 3 jadi kosong, maka nombor pengoksidaan berkurang, penurunan. Jadi ini adalah redox. Pematian logam kelabu terenak. Okey. So ini untuk katot lah. Di katot ni ada logam kelabu terenak. Okey, jadi yang tulen dikeluarkan menjadi leburan aluminium. Kat sini dia dikumpulkan. Kat sini dalam ni tak tulen. Apa dia tak tulen tu? Aluminium oksida. Ada oksida melekat pada aluminium. Bahasa am dia bijih aluminium. Okey. Jadi antara kesan-kesan buruk pengekstrakan aluminium dari boksit terhadap alam sekitar, okey, dia menyebabkan pencemaran sumber air, kesihatan ini
Mudahlah boleh baca ni. Menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi sebab takat labur dia tinggi. Pencemaran udara kerana ia membebaskan karbon dioksida. Dan juga sisa-sisa bauksit iaitu sisa-sisa biji tadi boleh menyebabkan pencemaran toksik. Okay. Tadi kita tengok elektrolisis. Bila sebut elektrolisis ada anode, ada kathod. Okay. Ini untuk logam reaktif saja. Logam reaktif saja. Ini dia. Di atas karbon. Manakala logam yang kurang reaktif seperti logam sekejap. Ni nak buang apa ni? Besi logam biji besi tak nampak. Ini dia. Biji besi. Ferrum lah. Kita nak ferrum saja. Okey, jadi ferrum ni kedudukan dia ni karbon, dia berada di bawah. Kurang reaktif lah. Okey, maka kita perlu gunakan kaedah kedua, penurunan oleh karbon. Maksudnya pemanasan menggunakan karbon. Okey, kalau tengok kat sini. Logam besi yang kurang reaktif seperti dah explain tadi, diekstrak melalui proses penurunan oleh karbon. Ingat dua keadaan tadi. Yang reaktif, elektrolisis. Yang kurang reaktif, iaitu compare dengan karbon, kita gunakan pemanasan oleh karbon. So yang lebih tepat lagi, penurunan oleh karbon. Kenapa kita sebut penurunan? Kenapa dia diturunkan? Kalau tengok biji besi ni, dia ada oksida. Kan? Ada oksigen. Pada akhirnya, dia akan menjadi ferrum. So, bila hilang oksigen, ini adalah penurunan. Ingat lagi, sebab tu nama kaedah ini adalah penurunan oleh karbon. Fungsi karbon tadi, dia menurunkan ferrum oksida ini, iaitu biji besi kepada logam ferrum. So, dijalankan proses ini dalam relau bagas ini. Dia relau bagas dengan memanaskan biji besi atau hematik nama glamour je ataupun nama kimia dia ferrum 2 oksida bersama dengan arangkok. Arangkok ni adalah karbon. Karbon C dan juga batu kapur, kalsium karbonat. Okey, so kita tengok apa yang berlaku di tindak balas penurunan ini. So ada berapa zon tadi kan? Zon 1, zon 2, zon 3 kat sini. So apa yang berlaku dekat zon 1, arangkok iaitu karbon tadi bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. So nampak kat sini berlaku penghasilan karbon dioksida. So ini tindak balas redox kerana ada yang dapat oksigen, ada yang kehilangan oksigen, tapi kita tak tengok secara detail lah kat sini. Lepas tu karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arangkok yang masih berbaki. Arangkok ni C. Tadi C dengan O2 bila melibatkan pemanasan dengan oksigen. Okay, jadi CO2. CO2 pula dia bergabung lagi dengan C yang masih berbaki. Jadi karbon monoksida ni gas beracun ni. Jadi karbon monoksida ni berfungsi sebagai ejen penurunan untuk tindak balas berikutnya. Okey. So kita tengok kat sini karbon monoksida berfungsi sebagai ejen penurunan dan menurunkan ferrum 3 oksida kepada leburan besi. So ini dia biji ferrum 3 oksida. Tengok ada dua keadaan, dua tindak balas kan. Yang pertama biji besi tu bertindak balas dengan arangkok.
Lepas tu satu lagi dalam masa yang sama, biji besi ni juga bertindak balas dengan karbon monoksida yang terhasil pada zon 2 ini. Okey, jadi maksudnya ada dua proses lah. Dua proses berlaku serentak. Satu dengan arangkok tu sendiri, tapi hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap menghasilkan leburan ferrum. Sebab apa letak cecair kat situ? Sebab leburan. Dia menjadi leburan sebab ada pemanasan pada suhu yang tinggi. Okey, jadi kepentingan zon pertama, dia menghasilkan CO2. CO2 ni pula bergabung dengan C menghasilkan CO, yang mana CO ni berguna dalam reaction ini. Dalam reaction yang kedua ini. Kalau ini tak terhasil, kalau tak terhasil, maka tindak balas ini bergantung kepada yang ni je lah. Yang ni. Jadi ada dua proses berlaku pada zon 3. Jadi yang ni memang awak kena baca detail lah lagi sekali dalam buku teks tu. InsyaAllah boleh. Jadi pada akhirnya kita dapat leburan ferrum. Diturunkan oleh karbon monoksida, enapan besi terbentuk di dasar. Ini dia. Kita ulang balik zon 1 tadi. Ni zon 1. Zon 1 karbon dengan O2 kan. Jadi CO2. Zon 2 CO2 CO bukan CO2. CO dengan apa tadi? CO dengan betul lah CO2. Alamak. CO2. Yang ni CO2 tambah dengan C. Jadi CO. Okey. So awak baca ulang-ulang lah benda ni CO pula digunakan pada zon 3. CO berguna dalam zon 3 untuk menurunkan ferrum 3 oksida ni kepada ferrum. Hasil yang kita nak. Okey. Pada suhu yang tinggi, kalsium karbonat yang kita masukkan tadi terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon monoksida. Okey, benda asing dalam biji besi. Ini benda asing yang melekat pada biji besi seperti silikon 4 oksida bertindak balas dengan kalsium oksida. Maksudnya kalsium oksida ni dia membantu lebih menjadikan pekserakan ini lebih efisien lah. Okay, so kita lihat penerangan dia. Kalsium oksida yang terhasil tadi bersifat base dan dapat meneutralkan silikon 4 oksida yang ini yang melekat pada biji besi tadi kan. Ada pada biji besi. Okay, benda asing. Jadi tindak balas ini penting untuk menghasilkan benda asing daripada leburan besi. Jadi proses-proses ini awak boleh baca dengan detail dalam buku teks zon 1, zon 2, zon 3 ni. Yang penting awak kena tahu kenapa dijalankan melalui proses penurunan oleh karbon, sebab logam besi ini tidak reaktif. Okey. Ini dia siri kereaktifan logam ada. Okey. So kita ulang balik, logam ke atas ni gunakan kaedah apa? Kaedah apa? Electrolysis. Sebab dia tak boleh gunakan kaedah penurunan sebab dia lebih reaktif. Manakala yang di bawah karbon, ini dia, di bawah karbon ni kita gunakan kaedah penurunan oleh karbon. Okey, jadi persilakan logam daripada biji melalui proses penurunan karbon. Ini proses dia. Karbon lebih reaktif daripada ferrum, maka karbon dapat singkirkan ferrum daripada bijinya. Apa yang berlaku kat sini? Sebab apa kita panggil penurunan? Sebab sini ada oksigen kan? Ferrum kat sini hilang oksigen.
Okey, jadi kalau hilang oksigen, dia mengalami penurunan. Ingat lagi yang awal-awal kita tengok dulu. Ini yang pertama, hilang. Ini pula karbon. Tak ada O2, tak ada O, tiba-tiba ada O. Maka dia dapat oksigen. Bila dapat oksigen, ini adalah tindak balas pengoksidaan. Maka redox. Sebab berlaku serentak. Okay. Okey, ni benda sama lah. Benda sama silikat dan logam. Okey, so awak tengok kat situ. Dia ada pembahagian zon, bukan zon. Kat dia kan. So atas ni sangat reaktif, maka kita gunakan elektrolisis. Manakala yang sederhana reaktif ni, kita tengok cara terbaik menggunakan penurunan oleh karbon. Oh, rupanya ada kaedah yang ketiga. Logam yang sangat-sangat kurang reaktif. Yang paling bawah ni. Kalau bawah-bawah ni, dia gunakan pemanasan langsung di udara yang kita tak tengok secara detail lah dalam silibus SPM. Okey, jadi kita sudah topik elektrolisis yang panjang ini. So kita masih lagi belum bincang, tapi diharap awak boleh buatlah dulu. Boleh buat dulu. Okey. Ada beberapa orang dah hantar itu. Nanti insyaAllah lah kalau kita buat pun nanti mungkin malam-malam kot untuk discuss modul. Okay. Sekarang kita fokus, kita nak kejar silibus. Jadi untuk hari ini kita dah tengok tadi penulinan. Jadi dalam buku awak muka surat 50 itu penyaduran. Dah buat itu kan penyaduran. Untuk penulinan hari ini muka surat 51 dalam buku modul nilam ni 51. Okey. Jadi insya-Allah sampai 57. Daripada muka surat 51, siapa yang nak betul-betul memahami, awak kena buat terus. Cuti sekolah ni tak ada subjek lain ke? Kelas terus buat muka surat 51 sampai 57. Okey. So slow buatlah. Tengah fresh ni terus buat, jangan tangguh-tangguh. Okey. So hari ini kita dah tamatkan subtopik sel elektrolisis. So ini adalah subtopik yang sangat mencabarlah bagi pelajar. Lebih-lebih lagi kalau awak kurang membuat latihan. Kalau awak buat latihan, dah faham konsep dia, insyaAllah boleh jawab dengan baik sebab dah faham. Yang ni kalau awak faham, sedap menjawab. Kalau awak tak faham daripada awal, memang akan jadi macam ujian yang pertama hari itu. Elektrolisis ni lah yang ramai salah. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Berapa ramai hari ini kita ada? 8 saja. Kita ada Syakir. Ada pun Syakir. Camelia, Nora Shika, Nuridina, Nuri. Oh, laki lain tak ada pun. Mana hilangnya dia? Ada Syakir saja. Okey. Dan lain tak ada? Tak ada soalan? Zainab ada, Umu ada, Putri Nafina, Nurin Nabila, Nuridina, Rashika. Tak ada? Ada. Boleh terus boleh terus buat 51 sampai 57. Untuk sekurang-kurangnya awak buat dulu yang penulinan. Penulinan. Sebab itu dia konsep
konsep yang memulakan awak faham apa yang berlaku. Macam yang pengeksrakan tadi, dia banyak menghafal. Dia banyak menghafal, awak kena baca-baca balik zon 1, zon 2 tadi dan jawab. Okay. Yang penulinan awak kena relate dengan faktor jenis elektron. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita jumpa esok. Kalau tak ada apa-apa, cikgu pun nak tengok result SPM tahun lepas ni. Apa cerita result SPM tahun lepas. Dan so semua dah jelas, macam yang cikgu cakap sebelum ni, SPM 2021 berlangsung pada 2022 dan betul lah, menteri dah bagi tahu 2022. Jadi walaupun macam panjang masa dia, tapi banyak belajar online, awak boleh nampak lah banyak kekangan ni, tak boleh buat eksperimen ujian amali tetap ada setakat ini. Tak apa, jangan risau yang tu, kan kita fokus dulu habiskan silibus. Habis silibus senang cerita sikit. Ni kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan dan tutup kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua atas kehadiran pada cuti sekolah ini. Yang lain-lain tu boleh tengok recording nantilah saya upload. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.